Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazri Syambi Abdul Rahman, pelajar tahun ketiga Bachelor Sains Matematik dengan Pendidikan, dan ini merupakan pembentangan saya bagi kursus pengalaman awal di sekolah PULS FCE 3804. Next. Sekolah yang saya pilih ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Pak Badul dan kita akan mulakan dengan latar belakang sekolah tersebut. Next. Sekolah Menengah Kebangsaan Pak Badul ditubuhkan secara rasmi pada 1 Januari 1965. Pak Badul adalah gelaran yang diberi kepada salah seorang peneroka yang membuka kampung ini kira-kira 200 tahun yang lalu. Pada peringkat awal, pelajar SMKPB menumpang belajar di Sekolah Kebangsaan Pak Badul yang terletak bersebelahan, dan sesi pengajaran dan pembelajaran hanya berlangsung pada sesi petang sahaja, dan hanya ada 81 pelajar dan 4 orang guru saja pada ketika itu. Pada tahun 1965, Sekolah Menengah Rendah Pak Badul dibuka untuk pelajar-pelajar dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 sahaja. Dan pada tahun 1978, Sekolah Menengah Pak Badul dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia, Datuk Musa Hitam, dan SMKPB dinaikkan taraf menjadi Sekolah Menengah Grade A. Kini, SMKPB mempunyai hampir 700 orang pelajar dan 66 orang tenaga pengajar. Next. Ini merupakan lokasi sekolah di mana SMK Pak Badul terletak di Kampung Pak Badul Melor 16400, Kota Baru, Kelantan. Next. Misi sekolah adalah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Visi sekolah pula adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, dan moto sekolah adalah ilmu, nilai budi. Next. Seterusnya adalah pelan sekolah di mana SMK Pak Badul mempunyai 8 buah blok bangunan utama, iaitu blok A, B, C, D, F, G dan H, serta beberapa fasiliti lain seperti dewan, kantin, bankin dan juga asrama. Next. Berikut adalah beberapa contoh gambar mengenai persekitaran sekolah SMK Pak Badul. Antaranya dewan terbuka, bilik mesyuarat, next, bilik darjah dan juga kantin, makmal sains dan juga mercu tanda, dan juga dewan belajar serta bilik SPBT. Tidak dilupakan juga surau rasmi Sekolah Menengah Kebangsaan Pak Badul dan juga ruang transformasi sekolah 2025. Next. Seterusnya kita beralih pula kepada pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pengajaran di rumah secara dalam talian. Next. Jadi antara aktiviti yang dijalankan sewaktu pengajaran dan pelajaran talian, yang pertama ialah kelas melalui aplikasi persidangan video. Antara kekuatan utama kaedah ini adalah ia merupakan kaedah terbaik untuk memastikan pelajar memahami silibus dengan adanya komunikasi dua hala secara langsung. Namun antara kelemahannya ialah majoriti pelajar tidak mempunyai akses internet yang baik atau peranti yang sesuai untuk menjalani kelas melalui sidang video. Kaedah yang kedua adalah melalui perkongsian video rakaman PDPR, di mana kebiasaannya guru pembimbing akan menyediakan rakaman awal terlebih dahulu. Antara kekuatan kepada kaedah ini adalah pelajar dapat menonton video rakaman sewaktu internet berada dalam keadaan stabil, contohnya pada waktu malam, dan juga boleh mengulangnya berkali-kali untuk memahami dengan lebih baik. Namun antara kelemahan yang lain ialah tiada pemantauan oleh guru dan bergantung sepenuhnya kepada kerajinan serta sikap tanggungjawab pelajar. Dan langkah yang ketiga adalah modul pembelajaran yang telah dicetak, di mana di SMKPB terdapat satu ruangan khas yang disediakan untuk guru-guru meletakkan modul pembelajaran yang telah dicetak untuk diambil oleh ibu bapa kelab. Antara kekuatan ialah pelajar dapat menjalani PDPR sendiri walaupun tidak mempunyai capaian akses internet yang baik. Namun kelemahannya juga tiada pemantauan oleh guru serta sikap bapa yang tidak cakna terhadap keperluan pembelajaran anak-anak. Next. Antara alat bantu mengajar ABM yang digunakan oleh guru pembimbing sewaktu sesi PAS adalah yang pertama antaranya slide PowerPoint, yang kedua adalah penggunaan smartboard ataupun papan pintar untuk penulisan dan juga penggunaan graf dan carta, dan ketiga bantuan daripada video daripada saluran channel YouTube. Antara bahan bantu mengajar yang digunakan pula seperti buku teks, carta dan graf serta nota-nota tambahan. Next. Berikut pula ada amalan pedagogi yang digunakan oleh guru pembimbing, iaitu yang pertama ialah pembelajaran kontekstual, yang mana ia berfungsi untuk melibatkan pelajar secara aktif, di mana pelajar akan dilibatkan dalam sesi pembelajaran secara berkumpulan yang memfokuskan kepada perkongsian maklumat dan juga pemindahan pembelajaran. Amalan yang kedua pula adalah kreatif dan inovatif, di mana memandangkan PDPR merupakan satu sesi yang agak mengekang pertemuan di antara guru dan pelajar, maka di sini adanya kreativiti dan inovatif melibatkan penyediaan peta minda, penggunaan aplikasi permainan matematik dan juga kuis dalam talian serta pelbagai lagi. Next. Bagi penyediaan rancangan pengajaran harian ataupun RPH,
Khusus buat SMK Pak Badul, guru-guru tidak lagi terikat dengan perancangan silibus tahunan yang telah dirancang dari awal. Sebaliknya, para guru hanya perlu merekodkan kaedah pembelajaran yang digunakan bagi setiap kelas, sama ada melalui sidang video ataupun rakaman video dan sebagainya. Serta, guru juga diberikan kebebasan untuk menentukan topik pembelajaran yang sesuai mengikut keadaan dan kaedah PDPR yang digunakan. Next. Bagi pelaksanaan hebat pula ataupun kemahiran berfikir aras tinggi disebabkan oleh kekangan yang dialami, maka guru pembimbing memilih untuk sekadar berkongsi contoh-contoh aplikasi penggunaan matematik dalam kehidupan seharian pelajar. Guru pembimbing juga turut menunjukkan amalan untuk berkongsi contoh soalan-soalan hebat daripada koleksi soalan-soalan peperiksaan yang lalu untuk memberi gambaran awal kepada pelajar sebelum mereka menerugi peperiksaan. Seterusnya, so kita beralih pula kepada refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Seterusnya, satu aktiviti kurikulum yang dipilih ialah kelab badminton, di mana antara kekuatannya ialah yang pertama, kesepakatan antara guru dan murid, di mana setiap aktiviti yang dijalankan akan melibatkan semua guru mengikut bidang kurikulum masing-masing, dan pelajar juga dapat melibatkan diri dan menonjolkan bakat, terutama dalam mengenengahkan skill bertutur dan juga berinteraksi. Namun antara kelemahan yang muncul adalah ketiadaan sistematik dalam penyusunan jadual untuk menjalankan aktiviti, di mana kebanyakan aktiviti dijalankan pada waktu petang sewaktu pelajar sudah kepenatan setelah seharian berada dalam kelas. Next. Dari segi proses pengenalan aktiviti pula terdapat dua kaedah, iaitu fizikal dan talian, di mana sewaktu sesi fizikal, pertemuan akan diadakan pada setiap hari Rabu selang setiap 2 minggu di kelas 5 Ibnu Sina dan ke gelanggang badminton selepas waktu persekolahan, di mana fokus utama adalah untuk melatih asas permainan badminton dalam diri setiap pelajar melalui latihan berterusan sepanjang sesi pertemuan. Namun disebabkan oleh PKP, maka pertemuan diadakan secara dalam talian melalui Google Meet mengikut jadual yang telah ditetapkan, dan fokus utama juga telah diubah kepada pembelajaran teori berbanding praktikal, di mana yang akan melibatkan tontonan video YouTube serta perkongsian tata cara pengurusan daripada guru penasihat kelab. Next. Antara kepentingan aktiviti co-curriculum terhadap profesionalisme keguruan yang pertama adalah untuk membolehkan guru mengenal pasti kebolehan diri sendiri, termasuklah mengenal pasti tahap komitmen, pengetahuan dan kemahiran dalam merancang serta melaksanakan pelbagai aktiviti co-curriculum. Kepentingan yang kedua adalah untuk mengenal pasti kebolehan diri pelajar, di mana guru bertanggungjawab untuk membantu mengenal pasti kelemahan dan kelebihan pelajar dalam kegiatan kurikulum serta mencungkil bakat-bakat yang terpendam. Dan yang ketiga adalah untuk membentuk jati diri guru yang lebih utuh, yang mana guru memainkan peranan yang sangat penting dalam pelbagai gerak kerja sekaligus dapat mengasah soft skills yang diperlukan dalam diri seorang pendidik. Next. Kita menuju kepada rumusan pula. Next. Antara cadangan penambahbaikan yang pertama dari segi aktiviti PDPR, yang pastinya pelaksanaan PDPR melalui sistem pembelajaran semata-mata sangat penting, iaitu menekan kepada aspek engagement ataupun pembabitan mengikut keperluan dan kemampuan pelajar, dan keutamaan juga seharusnya diberikan kepada subjek stres sahaja untuk mengurangkan stres kepada murid dan guru. Bagi aktiviti co-curriculum pula, pastinya penyediaan waktu serta jadual yang lebih bersesuaian adalah amat diperlukan agar pelajar lebih bersemangat untuk menjalani aktiviti co-curriculum. Dan yang ketiga adalah persediaan ke arah pembelajaran abad ke-21 ataupun PAK21, yang mana para guru perlu melakukan persediaan rapi bagi melangkah seiring dengan kemajuan sistem pendidikan negara agar pelajar tidak terlalu ketinggalan jauh. Next. Antara rumusan daripada pembentangan pada hari ini ialah pengalaman awal di sekolah ataupun PAS amat wajar dijalankan oleh pelajar pendidikan kerana dapat memberi kesan yang positif kepada pelajar sebelum menghadapi suasana dunia sebenar pekerjaan sebagai guru. Bakal pendidik juga perlu mempersiapkan diri dengan mengumpul pelbagai maklumat dan mengambil seberapa banyak pengalaman bagi menjadikan diri menjadi pendidik yang cemerlang. Dan guru-guru juga hendaklah mahir dalam menguasai ilmu teknologi maklumat dan komunikasi untuk diaplikasikan dalam proses PDP dan PDPR seiring dengan perkembangan kemajuan pendidikan. Next. Dan yang terakhir sekali adalah cadangan bagi program sulam, yang mana program cadangkan adalah Student Outreach Program ataupun SOP, di mana melibatkan para guru bersama pelajar boleh bergerak keluar kawasan sekolah untuk melihat golongan masyarakat yang memerlukan bantuan, kerana proses PDPR telah membuka mata ramai pihak mengenai kekurangan yang dialami oleh individu yang tinggal di kawasan sekeliling termasuklah kawasan sekolah. Dan bantuan yang dimaksudkan bukanlah dari segi kewangan semata-mata, tapi juga dari segi kebersihan tempat tinggal melalui aktiviti gotong royong, khidmat nasihat berkenaan penjagaan kesihatan serta perkongsian ilmu teknologi maklumat dan komunikasi agar masyarakat setempat sentiasa peka dan bergerak seiring dengan kemajuan zaman. Maka, next. Saya rasa itu saja pembentangan daripada saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali atas peluang diberikan, dan insyaAllah sekian saja pada saya. Terima kasih.